Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Sorak Media. Bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Sebelum ni aku tak berapa nak yakin lah bila FAM umumkan nak hantar tim bawah 20 tahun untuk bermain dalam pusingan kelayakan Piala Asia bawah 23 tahun di Mongolia. Benda ni aku dah ulas dah dalam video sebelum ni. Korang usah dulu video tu. Lepas korang usah video tu, korang usah channel YouTube ni. Lebah 5 minutes late. Dalam channel YouTube ni korang akan dapat konten-konten macam vlog pergi travel. Brother ni juga ada unboxing gadget, unboxing perabot, sofa, almari pun ada. Selain tu ada juga review pasal kereta, buat tutorial macam-macam dan ulas isu-isu semasa. Wush, banyak korang akan dapat daripada channel YouTube ni. Korang usah je. Okay, balik pada cerita pasal pusingan kelayakan Piala Asia bawah 23 ni. Keyakinan aku lepas tu bertambah sikit lah bila FAM dengan Brad Maloney ni umumkan 23 player yang dapat call up pada kali ni. Kalau sebelum ni confident aku 30% je, tapi bila tengok list call up ni confident aku ada naik sikit lah. Bolehlah cakap 60%. Squad kali ni boleh pergi jauh. Kalau based on 23 player ni, tak adalah semua player bawah 20 tahun macam yang diumumkan dulu. Ada juga player-player yang Brad Maloney call up berumur 21 dan 22 tahun. Lagi tambah confident lagi bila Brad Maloney ni call up lagi 4 player ni. Mukairi Ajmal, Hakimi Abdullah, Luqman Hakim dengan Quantin Cheng. Diorang dapat call up last minute lepas tugas bersama skuad senior negara menentang Jordan dan Uzbekistan sebelum ni. Bukan nak cakap bila ada 4 player ni Malaysia auto win, tapi kita memang tahu yang 4 player ni ada experience lebih lah daripada player-player yang lain. Diorang ada experience main dalam tim Liga Super. Luqman pula ada experience training dekat Belgium, dan bila dapat call up dengan tim senior Harimau Malaya, dapat main pula tu. So diorang memang ada something untuk sumbangkan dalam skuad muda kali ni. Tapi nak cakap 4 orang player ni special? Tak juga. Sebabnya ada seorang player lagi yang lagi special. Tak payah selection, tak payah apa, terus serap masuk dalam tim. So fans tertanya-tanya dia ni pakai kabel jenis apa ni, boleh terus dapat masuk tim. Tapi Brad Maloney dah declare kira macam backup player ni. Dia cakap walaupun player ni main dekat kelab division ke-5 di Jerman, tim coaches ni sebenarnya dah pantau lama dah pantau daripada jauh performance player ni. Macam pantau style PDPR gambar je. Tak apa, kita tak payah nak ulas banyak. Kita anggap sebagai rezeki kepada player ni. Kita tunggu the real tournament nanti macam mana perginya player ni. So daripada list 23 player yang di call up, 8 player daripada pasukan Selangor, 7 player daripada pasukan Terengganu. Benda ni memang tak terkejut sebab kedua-dua tim ni memang mostly pakai player muda untuk bermain di Liga Super. Based on statistik daripada Opta J ni, daripada 22 match Liga Super, Selangor di tempat yang pertama menurunkan player muda dengan purata umur 25.31 tahun. Di tempat yang kedua, pasukan UiTM dengan purata umur 25.4 tahun. Dan tim ketiga, Terengganu dengan purata umur 25.68 tahun. So tak pelik bila list call up ni didominasi oleh player daripada Selangor dengan Terengganu. Tak boleh nak pertikaikan. Dalam tim kali ni juga menariklah untuk kita saksikan gandingan dua penyerang muda kita, Luqman Hakim dengan Azhar Haras. Luqman Hakim aku tak payah sembang lagi semua orang tahu. Tapi Azhar Haras ni aku rasa ramai yang tak familiar. Player ni berumur 18 tahun, bermain dengan skuad projek FAM MSN yang bermain di Liga Premier. Walaupun skuad projek FAM MSN ni duduk di tangga tercorot Liga Premier, tapi Azhar Haras ni ada dalam list top scorer Liga Premier. Dia skor 8 gol. So memang dalam kategori perform dan nak diingatkan lagi sekali, player ni baru berumur 18 tahun dan dia main dengan tim yang barai, duduk di tangga tercorot, tapi dia ada dalam list top scorer. Power dah tu. Untuk skuad ni, Mukairi Ajmal, player Selangor, dilantik sebagai kapten. Pada aku memang deserve dia sebagai kapten. Cuma aku tak faham bila seorang player ni tak dapat call up, iaitu Arif Aiman daripada JDT. Kalau ikut prestasi tak boleh nafikan, tapi aku tak pasti sama ada dia injured ke tak injured ke. Tapi bila tengok gambar training JDT, ada je Arif Aiman ni tengah training. Setakat ni FAM ke Brad Maloney ke JDT ke tak ada bagi apa-apa explanation kenapa Arif Aiman ni tak di call up. Dan pada aku fans deserve untuk dapat explanation. Kalau injured ke, kalau tak sesuai dengan taktikal ke, bagi tahu at least orang tahu. Jangan buat fans ragu-ragu dan tertanya-tanya.
Kalau kita tengok result friendly yang dibuat, not bad jugalah. First game diorang kalah 1-2 dengan juara Liga Premier Negeri Sembilan. Lepas tu diorang menang 2-1 dengan tim tempat ketiga Liga Super Pasukan Penang. Dan menang 2-0 dengan tim tempat kedua Liga Super Pasukan Kedah. Buat friendly pun dekat padang yang betul, main dekat arena MBSJ Subang Jaya yang guna rumput tiruan. Sebab time tournament sebenar nanti dekat Mongolia, main dekat atas padang rumput tiruan juga. So mungkin skuad ni ada harapan lah untuk layak secara automatik, secara merit ke Piala Asia bawah 23 tahun pada tahun 2022 nanti. Sekaligus mengulangi pencapaian layak ke Piala Asia bawah 23 tahun pada tahun 2018. Time tu Safawi Rashid and the gang bawa Malaysia layak sampai ke peringkat suku akhir, tapi tewas tipis last minute kepada Korea Selatan. Untuk pusingan kelayakan ni 11 juara kumpulan dan 4 naik juara kumpulan terbaik akan layak secara automatik ke pusingan akhir Piala Asia bawah 23 tahun nanti yang berlangsung di Uzbekistan pada Jun 2022. Dan dalam pusingan kelayakan ni, Malaysia diletakkan bersama-sama dengan pasukan Thailand, Laos dengan Mongolia. Lawan tim Thailand tu mungkin fight-fight sikit lah, tapi lawan Laos dengan Mongolia tu takkanlah jahanam juga. Hina rasanya kalau kalah dengan Laos dengan Mongolia ni. Jadual perlawanan pun just nice lah. First game lawan Laos, second game lawan Mongolia, last game baru jumpa Thailand. So sempatlah Malaysia nak settle down ke apa kan. Tapi kalau jahanam juga dalam pusingan kelayakan kali ni, aku dah tahu lah apa alasan yang diorang akan pakai. First, cuaca sejuk tak memihak kita. Second, tempoh persediaan yang pendek disebabkan COVID. Tu dua aku rasa alasan yang klise lah yang diorang akan pakai kalau jahanam. Apa-apa pun kita doakanlah 23 player yang dapat call up ni bermain dengan baik, dapat perform dan layak secara automatik bermain di Piala Asia bawah 23 tahun nanti. All the best Harimau Malaya. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.